Best 510 Ahad 21 September 2014. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia bersama saya Radin Robin, dan kita ikuti antara bahan yang menjadi tumpuan hari ini. Rakyat Selangor menyatakan sokongan dan solidariti terhadap Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam menyelesaikan krisis kepimpinan di negeri itu. Hari ini di Shah Alam, lebih 300 rakyat hadir di himpunan menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bagi menzahirkan sokongan mereka. Perhimpunan dianjurkan kira-kira 15 NGO yang dihadiri segenap lapisan rakyat di daerah itu bagi menyuarakan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Sultan Selangor. Antara NGO yang terlibat dengan perhimpunan itu ialah Tibai, Waris Melaya, Perkasa, Persatuan Ibu Tunggal Shah Alam, Pewani Shah Alam, Persatuan Teksi Shah Alam, Rukun Tetangga dan JKKKP. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan bercadang untuk membenarkan syarikat peminjam wang berlesen seperti syarikat insurans dan koperasi yang berada di bawah kementeriannya untuk memberikan pinjaman perumahan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki rumah kediaman sendiri. Menterinya Datuk Abdul Rahman Dahlan berkata cadangan itu akan dibawa ke peringkat kementerian terlebih dahulu untuk perincian lebih lanjut sebelum dibawa ke Kabinet bagi mendapatkan kelulusan. Menurut Datuk Abdul Rahman, buat masa ini pihaknya akan menunggu sehingga bajet 2015 selesai dibentangkan pada 10 Oktober sebelum mengambil tindakan seterusnya. Keputusan akan diumumkan dengan cepat kerana syarikat pinjaman wang berlesen sudah ada, cuma sekarang ini mereka hanya memberi pinjaman peribadi. Pengangkutan Awam Putrajaya dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri Perpustakaan Negara dan beberapa lagi agensi mengenengahkan konsep-konsep perpustakaan mini dalam bas awam. Bas awam di Putrajaya kini bukan sekadar pengangkutan awam tetapi turut menjadi tempat menambah ilmu pengetahuan menerusi konsep Library on Wheels. Perpustakaan mini di dalam bas ini disediakan bagi menggalakkan budaya membaca khususnya dalam kalangan penjaut awam. Setakat ini 5 buah bas telah dilengkapi dengan perpustakaan mini dan 175 buah lagi dalam rancangan jangka panjang. Justru Kelab Golf Perkhidmatan Awam KGPA dengan kerjasama Hospital Kuala Lumpur menganjurkan pameran Wellness in Sports. Ia sebagai satu cara kepada orang awam untuk tampil membantu mangsa sementara menunggu ketibaan doktor. Pameran ini bertujuan untuk memberi kesedaran dalam kalangan ahli-ahli KGPA dan masyarakat setempat dalam penjagaan kesihatan serta menangani kecederaan. Pameran Wellness in Sports kali ini turut diadakan kempen derma darah, klinik berhenti merokok, pameran derma organ dan pemeriksaan kesihatan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selamat tiba di New York, Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Bangsa Bersatu PBB sesi ke-69. Diiringi isteri Datin Sri Rosmah Mansor, Perdana Menteri yang menaiki pesawat khas mendarat di lapangan terbang Westchester County pada jam 7.30 pagi waktu Malaysia. Acara kemuncak lawatan 9 hari Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di New York adalah menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau dijadualkan menyampaikan pernyataan negara pada perbahasan umum Perhimpunan Agung PBB ke-69 pada 26 September ini. Untuk perincian berita tempatan dan luar negara bersama Miza dan Margaret selepas ini, saya Red Robin. Ikuti Best 510 seterusnya pukul 6 petang nanti. Salam satu Malaysia. Kewujudan ISIS beri ancaman lebih besar dalam skop keselamatan di pantai timur Sabah.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini Nasional 5 langsung dari Studio 3 RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Saya Miza Isni Muhammad dan saya Margaret Gambang. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini mengenai proses pengundian awal PRK Pengkalan Kubur berjalan lancar. 105 daripada 109 pengundi hadir tunai tanggungjawab untuk mengundi. Rakyat Selangor terus menyatakan sokongan dan solidariti terhadap Sultan Sharafuddin Idris Shah. Fokus hari ini ialah proses pengundian awal pilihan raya kecil Pengkalan Kubur dan juga keunikan aiskrim baba yang hanya boleh didapati di Pengkalan Kubur dan Rantau Panjang. Fokus berita dari Sarawak petang ini, majlis menjunjung sasih sempena sambutan perayaan Hari Jadi Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang ke-78 dan juga perpaduan serta kerjasama antara kaum dalam menjayakan Citra Warna Sarawak 2014. Fokus dari negeri di bawah Bayu hari ini, program Fit Malaysia yang dilancarkan di Kota Kinabalu pagi tadi memberi peluang kepada golongan belia di negeri ini untuk bersukan dan beriadah. Program tersebut turut mendapat reaksi positif khususnya daripada golongan belia. Baiklah, saudara, itu antara paparan berita dari Sarawak, Sabah dan Kelantan. Tetapi sebelum itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR diminta menimbangkan saranan Kementerian Komunikasi dan Multimedia agar proses pengiraan undi disiar secara langsung menerusi media. Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata perkara itu pernah diutarakannya pada pilihan raya kecil Dun Kuala Besut tahun lepas namun ditolak. Langkah menyiarkan secara langsung proses pengiraan undi bertujuan membuktikan ketulusan SPR sebagai Suruhanjaya yang bebas kepada rakyat. Ia penting kerana pembangkang terus meracuni fikiran rakyat bahawa SPR tidak telus dan wujudnya penipuan yang kononnya didalangi Barisan Nasional. Kita nak tunjukkan orang mengira start pukul 5 petang, pukul 6. Itu bukan cerah, bukan gelap lagi. Kebanyakan tempat mengira undi semuanya di dalam sekolah. Bilik darjah dalam sekolah kita kebanyakan tingkapnya kiri kanan tingkap. Maknanya kalau lampu padam pun masih cerah, orang boleh nampak lagi. Tapi rakyat mungkin tak terfikir logik-logik begini, sebab itu kita rasakan kita tunjuk live supaya orang dapat tengok. Banyak lagi laporan mengenai PRK Pengkalan Kubur dalam lintas langsung bersama rakan penyampai Suzila Idayu Yaakob seketika nanti. Dan baiklah, kita beralih ke perkembangan kemulut politik Selangor. Rakyat Selangor terus menyatakan sokongan dan solidariti terhadap Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam menyelesaikan krisis kepimpinan di negeri itu. Hari ini di Shah Alam, lebih 300 rakyat hadir di himpunan menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bagi menzahirkan sokongan mereka. Perhimpunan dianjurkan kira-kira 15 NGO yang dihadiri segenap lapisan rakyat di daerah itu bagi menyuarakan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Sultan Selangor. Antara yang turut kelihatan bekas Ketua Penerangan PAS Selangor Hassan Basri, dan ketika ditemui beliau berpendirian institusi raja perlu dipertahankan daripada anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab yang sanggup mempertikaikan kuasa Sultan Selangor termasuk dalam isu pelantikan Menteri Besar Selangor yang baharu. Sultan Selangor yang kita kasih. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Sebab itu saudara, atas prinsip ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum, atas prinsip perintah Allah, di samping kamu mentaati Allah, di samping kamu mentaati Rasul, dalam masa sama Allah memerintahkan supaya mentaati Sultan kepimpinan, lalu pimpinan yang tertinggi tinggi Selangor ada Tuanku Sultan, dan insya Allah kita sanggup bermani darah dalam nama pertahankan institusi istana. Takbir. Kami menyokong penuh apa segala keputusan yang tuanku buat, dan kami berada di belakang tuanku. Kita akan terus menyokong apa segala perjuangan yang akan jadi. Kita akan terus menyokong tuanku di belakang. Pada saya minta pada rakyat Selangor, kita teruskan mendukung apa saja keputusan Selangor. Sini. Kalau ada sekiranya pihak-pihak masih lagi cuba nak mempertikaikan ataupun membuat satu gerakan untuk menjatuhkan maruah Tuanku Sultan, kita di peringkat Malaysia Salam dan seluruh warga Shah Alam, insyaAllah kita akan bangkit mempertahankan isu
Sultan Selangor. Saya ni anak jati Selangor tetap mempertahankan maruah dan mempertabat institusi Raja-Raja Selangor. Jangan cuba nak pukul-katikkan. Kami rakyat Selangor akan terus berjuang walau apa pun terjadi. Itu saja saya bagi amaran pada orang luar, jangan cuba sentuh langsung. Ya? Kita penduduk Selangor, anak jati Selangor tetap mempertahankan maruah kita. Antara NGO yang terlibat dengan perhimpunan itu ialah Tibai, Waris Melaya, Perkasa, Persatuan Ibu Tunggal Shah Alam, Bawani Shah Alam dan Persatuan Teksi Shah Alam dan Rukun Tetangga JKKP. Pendirian menyokong sebarang keputusan Sultan Selangor berhubung pelantikan Menteri Besar yang baru turut disuarakan UMNO Selangor. Mengumumkan nama Menteri Besar, tidak akan berlaku apa-apa lagi kemelut kekecohan. Kita kena menyokong siapa juga yang direstui oleh tuanku. Jika ada mana-mana pihak yang cuba mempertikaikan lagi keputusan tuanku selepas hari Selasa ini, kalau ada pula yang cuba nak mengugat kestabilan negeri Selangor, manalah nampak rosuh mungkin kalau mereka tak puas hati dengan keputusan yang dibuat calon yang ditentukan oleh tuanku, maka UMNO tidak akan berdiam diri. Kita akan bangun, kita akan terus berdiri teguh di belakang tuanku. Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Selangor yang baharu akan diadakan di Istana Shah Alam pada Selasa ini sekaligus menamatkan kemelut yang berlarutan lebih sebulan lalu. Kemelut jawatan Menteri Besar Selangor bermula apabila Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dipecat daripada Parti Keadilan Rakyat PKR pada 9 Ogos lalu, ekoran keengganannya meletak jawatan seperti yang diarahkan. Menelusuri perjalanan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci yang mendamaikan jiwa, menenangkan sanubari, menyingkap kembara rohani dan menjiwai ibadat haji bersama perantara Ustaz Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan dengan barisan panel berpengalaman. Salam Baitullah musim ke-5, 17 September hingga 8 Oktober, setiap hari pukul 9 malam di TV1. Siaran rancangan ini dibawakan oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional 5 dan seperti dijanjikan hari ini kami bawakan 3 laporan lintas langsung bersama rakan penyampai Suzila Idayu Yaakob berlintas langsung dari Kompleks Perpaduan Jajahan Tumpat Kelantan, Abang Muasili dari studio berita RTM Kuching di Sarawak dan Nur Hazim Maradi dari studio RTM Sabah di Kota Kinabalu. Dan sementara itu difahamkan proses pengundian awal pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur berjalan lancar dengan 105 daripada 109 pengundi hadir menunaikan tanggungjawab mereka apabila pusat pengundian ditutup 3 petang tadi. 4 lagi pengundi bertugas di luar termasuk seorang yang bertugas di Lahad Datu Sabah. Suzila, teruskan dengan laporan penuh anda. Terima kasih Maiza. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Proses pengundian awal PRK Pengkalan Kubur berjalan lancar. Menurut Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Pengkalan Kubur Muhammad Sobri Ramli, pengundian awal itu mencapai 95% apabila 100 pengundi hadir dan 4 lagi sedang bertugas di luar kawasan. Berdasarkan daftar pemilih induk 2013 yang digabung dengan daftar pemilih tambahan suku pertama tahun 2014, terdapat 109 pengundi awal daripada 24,039 dalam Dun Pengkalan Kubur. Selaras dengan peruntukan undang-undang sedia ada, dawat kekal masih digunakan. Bagaimanapun, kertas undi tidak dikira di saluran atau tempat mengundi. Sebaliknya disimpan di tempat selamat seperti lokap polis. Kertas undi berkenaan akan dikira pada hari pengundian Khamis ini. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berpuas hati dengan kempen PRK Pengkalan Kubur yang berjalan secara berhemah dalam suasana kekeluargaan dan harmoni. Menurut Timbalan Pengurusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah, ketiga-tiga pihak yang bertanding mematuhi peraturan SPR sejak dari hari penamaan calon lagi.
Jadi alhamdulillah. Sebab itu kita perhatikan bahawa pilihan raya pada kali ini di tempat ini nampaknya di kawasan Pangkalan Kubur ni nampaknya begitu tertib dalam keadaan suasana yang betul-betul harmoni. Tidak ada yang isu-isu yang besar yang berbangkit yang menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan penyokong mana-mana parti. Beliau ditemui RTM ketika meninjau proses pengundian awal membabitkan 109 anggota polis, Marin dan UPP di IPD Tumpat. Proses pengundian awal ini turut disaksikan 2 ejen calon dan calon bebas sendiri, Izzat Bukhari Ismail Bukhari. SPR setakat ini menerima 3 laporan berhubung pelanggaran peraturan kempen pilihan raya kecil Dun Pangkalan Kubur. Bagaimanapun, menurut Setiausaha SPR Dato' Abdul Ghani Saleh, tiada tindakan diambil setelah kesemuanya diselesaikan menerusi rundingan bersama parti terlibat. Untuk bendera yang dipasangkan dekat traffic light itu telah pun ditanggalkan. Maknanya dia telah mematuhi segi peraturan yang kita minta. Jarak di antara bendera parti 150 meter itu telah pun dilaksanakan. Alhamdulillah. Dan saya mengucap terima kasih kepada ejen-ejen daripada parti, kedua-dua pihak. Dato' Abdul Ghani ditemui media ketika meninjau proses pengundian awal di IPD Tumpat. Bagaimanapun, Polis Kelantan membuka 2 kertas siasatan berhubung salah laku semasa berkempen dalam pilihan raya kecil Dun Pangkalan Kubur. Kedua-dua kertas siasatan itu dibuka di bawah Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Nazrin, beberapa individu telah dipanggil memberi kenyataan. Beliau memberi jaminan siasatan akan disiapkan segera. Kita telah panggil mereka yang terlibat memberi statement. Jadi kita akan lengkapkan siasatan dalam masa terdekat. Datuk Mazlan ditemui media ketika meninjau proses pengundian awal di IPD Tumpat membabitkan 109 anggota UPP, Marin dan Polis Tumpat yang bertugas di Pangkalan Kubur. Beliau juga berpuas hati dengan keharmonian kempen pilihan raya kecil ini. Katanya kempen yang masuk hari ke-9 berjalan dengan aman tanpa sebarang pergaduhan. Anggota polis yang ditugaskan setakat ini sudah mencukupi. Bagaimanapun, jumlah sekarang akan ditambah bagi mengawal proses pengundian 25 hari bulan ini membabitkan 45 saluran dan 12 tempat mengundi. Buat masa ini kita cukup untuk mengenani masalah kempen, cukup dengan anggota tersebut. Cuma pada hari pembuangan undi lah kita perlu tambah lagi sebab ada tempat-tempat yang perlu kita jaga pada hari tersebut. Tempoh pengundian awal ditetapkan dari 8 pagi hingga 3 petang. Nelayan di Pangkalan Kubur Tumpat menyifatkan allowance sara hidup dan juga bantuan subsidi diesel yang diterima banyak membantu meringankan beban sara hidup. Ini kerana insentif tersebut amat bermakna terutama ketika musim tengkujuh apabila mereka tidak dapat turun ke laut. Golongan nelayan di sini juga mengakui banyak perubahan dan kemajuan telah dinikmati hasil keprihatinan Kerajaan Persekutuan berbanding sebelumnya. Tanpa segala bantuan, aktiviti menangkap ikan mungkin lebih terhad dan pendapatan mereka masih ditakut lama. Saya rasa pendapat saya kalau tak ada pendapat bantuan daripada kajian pusat, seterusnya kajian nasional, barisan nasional, pihak nelayan tak dapat bantuan sepenuhnya. Senang sikit anak-anak sekolah bantuan sekolah pun ada juga sikit-sikit dia bagi dah. Kekuatan kita boleh menampung untuk menampung keluarga lah, untuk bantu anak-anak sekolah sekurang-kurangnya. Kalau tak ada itu masalah juga orang ke sini, orang nelayan ni, pasal pendapatan mereka tak besar. Kena hargai lah, dengan yang minta tolong kita kena hargai lah. Menyedari keperluan sebenar nelayan, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin setuju mengeluarkan 170 lesen baru kepada nelayan di Pangkalan Kubur. Beliau juga setuju menimbang kemudahan-kemudahan lain termasuk jeti pendaratan ikan yang baru.
Dalam ucapannya pada majlis pemimpin bersama nelayan di MRSM Tumpat, beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan sentiasa membela nasib nelayan yang merupakan pengeluar sumber makanan negara. Peranan tuan-tuan dan puan-puan tidak setakat untuk menjadi nelayan. Dia menjadi pengeluar. Dan juga penting untuk kita, khususnya kerajaan, untuk menentukan supaya nasib nelayan mesti sentiasa kita jaga. Dan saya nak beritahu jaminan Kerajaan Barisan Nasional, selagi kita diberikan amanah dan tanggungjawab, kita akan menjaga kepentingan kaum nelayan yang ada di negara kita. Selain allowance sara hidup kepada 530 nelayan, Tan Sri Muhyiddin turut menyampaikan bantuan pelajaran Yanim kepada 18 anak-anak nelayan. 81 lagi nelayan menerima enjin sangkut dan motosikal roda 3 di bawah program Azam Tani. 100 usahawan wanita IKS Pengkalan Kubur menerima manfaat daripada program pengukuhan ekonomi komuniti wanita luar bandar sumbangan agensi kerajaan pusat Felkra. Kesemua mereka menerima bantuan dalam bentuk peralatan yang bernilai keseluruhan RM300,000 bagi meningkatkan pendapatan masing-masing. Rata-rata penerima yang terdiri daripada golongan suri rumah yang mengusahakan perusahaan masing-masing dari rumah atau berskala kecil menerima bantuan berupa mesin dan peralatan bagi menjalankan aktiviti perniagaan dari rumah yang mereka usahakan. Kebanyakan mereka merupakan peniaga kuih tradisional, catering dan tukang jahit. Yang beli mesin kolej ni pasal sukun nak deh. Juga terima kasihlah semua hok terlibat hok bui bagi kak ni. InsyaAllah lalu nak tengok pun boleh kak buat benda tu. Jadi kak ni terima kasihlah dengan pendapat ni bantuan ni, jadi kita pun boleh berkembang ke kecil boleh menjadikan besar. Oh boleh hok baru kan. Ni lah. Kita jahitlah terik ni payah sikit. Majlis penyerahan sijil kelulusan penerimaan bantuan peralatan dan mesin tersebut berlangsung di Sekolah Kebangsaan Seluk Jering yang disempurnakan pengerusi Felkra, Datuk Bung Mokhtar Radin. Felkra ini tentunya selaku agensi di bawah PKLW untuk memberi mempertingkatkan pendapatan ekonomi masyarakat luar bandar. Jadi program ini amat baik sebab kurang-kurangnya penerima dia akan dapat mengguna pakai peralatan yang kita bagi untuk tujuan membantu mempertingkatkan ekonomi masing-masing. Program pengukuhan ekonomi komuniti wanita luar bandar diperkenalkan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah bagi membantu masyarakat luar bandar, terutamanya golongan wanita. Penerima bantuan akan dikenal pasti oleh kementerian tersebut, manakala pelaksanaannya akan dibuat oleh agensi di bawahnya, termasuk Felkra sebagai satu tanggungjawab sosial. Jika anda ke Pengkalan Kubur, pastinya anda berpeluang untuk merasai keenakan masakan Kelantan seperti nasi kerabu dan juga nasi belauk. Pastinya anda tidak lupa untuk merasai menikmati aiskrim baba. Aiskrim unik tersebut yang berasal dari Thailand hanya boleh didapati di Pengkalan Kubur dan Rantau Panjang. Aiskrim baba boleh ditemui di kawasan bebas cukai Pengkalan Kubur yang dijual Muhammad Sulaiman. Setiap hari start daripada 10 pagi sehingga pukul 5 petang. Selalunya sambutan bila yang lama? Biasanya kalau hari cuti sekolah ada sambutan lebih sikit. Keunikan yang terdapat pada aiskrim baba ini ialah kepelbagaian makanan campuran yang dimasukkan di dalam aiskrim tersebut. Bahan utama aiskrim baba pula dihasilkan beliau sendiri. Antara pilihan makanan campuran yang diletak bersama aiskrim baba ialah kacang, roti, pulut, susu cair, agar-agar, koktel puah dan buah kabung. Muhammad menjual aiskrim baba pada harga RM2, manakala RM3 untuk aiskrim baba istimewa. Dia yang juga berasal dari Kampung Geting, Pengkalan Kubur berkata, sempena pilihan raya kecil Dun itu penjualan aiskrim baba meningkat. Jika sebelum ini Muhammad hanya menggunakan 1 tong aiskrim, ketika pilihan raya kecil kali ini beliau menjual sehingga 2 tong aiskrim sehari. Sekian dulu laporan dari kami buat waktu ini. Laporan PRK Pengkalan Kubur akan kami siarkan 8 malam nanti. Kita ke Kuching bersama Abang Muasili. Silakan.
Terima kasih Suzila di Pangkalan Kubur. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Perasaan ikhlas, jujur, berkeyakinan tinggi dan rajin berusaha merupakan faktor penting dalam memastikan Sarawak mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud berkata, golongan muda negeri ini yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum harus sentiasa mempunyai cita-cita untuk meningkatkan taraf hidup diri, keluarga dan masyarakat agar dapat dinikmati oleh semua lapisan kaum. Katanya pembangunan yang dinikmati hari ini di seluruh pelosok negeri Sarawak merupakan usaha gigih masyarakat yang sentiasa bersatu padu dan saling bekerjasama serta sanggup menyumbang apa sahaja yang diperoleh untuk dikongsikan bersama demi sebuah negeri tercinta. Saya rasa ini patutlah kita sedarkan sebagai suatu kejayaan kita bersatu padu. Kejayaan Melayu, Cina, Iban, Bidayuh, orang Ulu sama-sama mempunyai satu tujuan, mahu lebih maju dan sanggup untuk berkongsi apa saja yang kita boleh dapat sebagai peluang dalam negeri ini supaya dapat kita sama-sama senang. Tambahnya, sejarah masa lampau Sarawak yang dahulunya mempunyai terlalu banyak kekurangan dan kadangkala dipandang sukar untuk dibangunkan, kini bertukar wajah berikutan hubungan antara pemimpin negeri dan rakyat yang tidak pernah putus malah semakin kukuh meskipun peralihan kuasa berlaku sejak dulu. Ini jelas membuktikan bahawa dalam aliran sejarah negeri Sarawak, pemimpin terdahulu sehingga kini sentiasa memberikan fokus dan mempunyai tujuan yang sama, yakni mahu menjadikan Sarawak teruskah di mata dunia. Tun Pehin Sri Taib berkata demikian pada majlis menjunjung kasih bersempena sambutan perayaan hari jadi beliau ke-78 di Pusat Konvensyen Borneo di Kuching malam tadi. Dalam pada itu, Tun Pehin Sri Haji Taib menyeru rakyat negeri ini agar terus memberikan sokongan padu dan menaruh kepercayaan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satim untuk memimpin negeri ini. Beliau percaya Ketua Menteri kelima itu mampu menyambung legasi kepimpinan pemimpin-pemimpin terdahulu pada masa akan datang hasil daripada usaha gigih dan persefahaman yang dimiliki bersama dengan pemimpin-pemimpin lain. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satim dalam ucapannya menyifatkan Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud sebagai seorang yang berpengetahuan tinggi dalam pelbagai bidang yang boleh dijadikan sumber inspirasi anak-anak muda di Sarawak. Katanya dengan mengubah Sarawak daripada sebuah negeri yang mundur, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud merupakan payung untuk berlindung daripada cuaca panas dan hujan yang mencerminkan rasa kasih sayang pemimpin yang banyak berjasa demi rakyat ini. Jika sejarah negeri Sarawak tertulis di masa hadapan, the chapter on Taib Mahmud will be the most significant chapter in that history. Dia telah berjaya to transform, mengubahkan negeri kita dari negeri yang begitu mundur, backwater, kepada kita ada sekarang. He has transformed Sarawak from what it was like a backwater so many years ago to become what it is today. Menyamakan Tun yang mempunyai kebijaksanaan seperti Tunku Abdul Rahman, berdedikasi seperti Tun Abdul Razak dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mempunyai keikhlasan seperti Tun Husin On, mempunyai komitmen yang tinggi seperti Tun Mahathir Mohamad serta berbakat besar seperti Tan Sri P. Ramlee, sememangnya pemimpin itu perlu dijadikan contoh yang paling utama dalam memastikan Sarawak terus maju dalam pelbagai bidang. Tun Pehin Sri katanya telah banyak membawa kemajuan dan kemakmuran kepada negeri Sarawak yang setiap golongan masyarakatnya perlu menyanjungi setiap jasa dan bakti beliau. Ekoran daripada itu, golongan muda harus mencontohi kebolehan beliau untuk terus memajukan diri serta masyarakat. Pada majlis itu, sebuah buku bertajuk Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, The Visionary Builder of Modern Sarawak telah dilancarkan sebagai mengenang jasa Tun sebagai Ketua Menteri keempat.
Pembangunan semasa yang dinikmati Sarawak lahir daripada usaha gigih masyarakatnya yang sentiasa bersatu padu dan saling bekerjasama tanpa mengira latar belakang dan perbezaan kaum dan agama. Amalan ini dapat menyemai perasaan kecintaan terhadap tanah air, perpaduan yang erat antara kaum serta sikap toleransi dan penerimaan yang cukup bermakna menjadikan Sarawak terkenal dengan fenomena perpaduan yang kukuh dan harmoni seperti yang diperlihatkan pada setiap penganjuran aktiviti melibatkan kerjasama antara kaum. Citrawana 2014 yang sedang berlangsung sekarang di Bandaraya Miri umpamanya merupakan gambaran perpaduan dan kerjasama rakyat Sarawak dalam memacukan kemajuan dan pembangunan berterusan di bumi kenyalang ini. Citrawana 2014 terus menjadi tumpuan ribuan pelancong dan masyarakat tempatan untuk menyaksikan acara Citrawana Negeri Sarawak buat culung kalinya. Dianggarkan seramai 200 orang penari dari seluruh negeri Sarawak terlibat menghiburkan pengunjung dengan pementasan lesong The Journey of Prince Rapi. Citrawana kali ini agak berlainan berbanding konsep-konsep persembahan sebelumnya. Pementasan drama tari lesong memaparkan keunikan budaya etnik-etnik di Sarawak melalui babak-babak dalam pementasan malam tadi. Timbalan Residen Bahagian Miri Abdul Azizi bin Muhammad Yusof mewakili Menteri Perumahan dan Menteri Pelancongan Dato' Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Openg merasmikan majlis yang turut sama menyaksikan persembahan lesong A Journey of Prince Rapi. Kali ini Citrawana Sarawak 2014 diadakan seiring dengan acara Cita Rasa yang menyediakan pelbagai juadah tempatan, kraf tangan dan pelbagai persembahan untuk menghiburkan pengunjung yang datang. Citrawana dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia MOTEK dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Sarawak dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Perpaduan yang erat tanpa mengira kaum dan agama dinilai sebagai elemen penting untuk kita terus maju selari dengan perkembangan kemajuan dan pembangunan semasa. Malah kepimpinan yang produktif dan berwawasan yang diamalkan oleh tampuk kepimpinan menjadi inspirasi untuk kita terus berganding bahu merealisasikan setiap dasar pembangunan negara. Dengan itu, sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional. Sabah menjadi lokasi ketiga pelancaran program Fit Malaysia, anjuran Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Lebih 10,000 pelbagai lapisan masyarakat menyertai program tersebut yang diadakan di Taman Awam Teluk Likas pagi tadi. Program ini dirasmikan Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Taufik Abu Bakar Titingan. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Ketika ditemui media selepas program berkenaan, Khairi Jamaluddin memberitahu Fit Malaysia merupakan satu gerakan secara besar-besaran di seluruh negara yang bermatlamat untuk membawa Malaysia dari sebuah negara pencinta sukan kepada negara bersukan. Saya melihat gelombang Fit Malaysia ini setelah kita adakan di 3 tempat, Kuala Lumpur, Melaka dan Sabah, adalah satu gelombang yang semakin besar dan saya rasa yakin untuk bawa gelombang ini ke setiap negeri. Selain memfokuskan gaya hidup sihat, Fit Malaysia diyakini mampu memberi inspirasi kepada komuniti setempat untuk melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti sihat berasaskan komuniti seperti berbasikal, berlari, berjalan kaki dan bersenam. Selepas Sabah, program sama akan diadakan di Selangor, Negeri Sembilan dan Sarawak. Sasaran penyertaan adalah seramai 50,000 orang bagi tahun ini. Sementara itu, 15 lokasi lagi akan dianjurkan program tersebut pada tahun depan. Program Fit Malaysia yang mendapat sambutan menggalakkan golongan belia dapat menanam budaya cara hidup sihat melalui aktiviti bersukan. Selain itu, program berkenaan juga merupakan media menyatu padukan rakyat pelbagai kaum dan agama. Beberapa peserta yang ditemui RTM selepas pelancaran program tersebut mengakui Fit Malaysia bukan sahaja bermanfaat untuk kesihatan, malah mampu memperkukuh perpaduan. Program ini adalah program Fit Malaysia untuk sehat dan juga mengeratkan silaturahim dengan dengan masyarakat yang lain lah. Manfaat yang kita dapat ialah kita boleh mendapat kesihatan, jumpa kawan-kawan yang ada di sini, sama kita boleh menyertai program ini lah. Fit Malaysia, Fit for Life adalah satu program yang bagus untuk semua orang. Tak kira dia muda ke, dia tua ke, veteran. Ini adalah untuk kesedaran kesihatan rakyat Malaysia, terutamanya di Sabah. Sebab di Malaysia rakyat kita terlampau ada
obesity sikit. Ya, macam saya juga lah kan. Jadi kita mesti mau ada senam sikit, ada sukan sikit supaya kita lebih sehat. Pelbagai acara diadakan sempena pelancaran Fit Malaysia seperti berbasikal, seni mempertahankan diri dan aktiviti kecergasan termasuklah senam robik. Pelaksanaan program tersebut diharap dapat mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan dan membudayakan gaya hidup sihat. Sekian sumbangan bahan berita dari Sabah. Seterusnya kita kembali bersama Miza dan Margaret di Angkasa Puri. Silakan. Kewujudan kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai kumpulan ISIS di Asia Barat akan memberikan ancaman dalam skop keselamatan di pantai timur Sabah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata ancaman itu lebih besar berbanding kes penyeludupan dan penculikan yang berlaku di kawasan pantai timur Sabah sebelum ini. Ini kerana kumpulan bersenjata dari selatan Filipina telah membuat kenyataan terbuka menyokong perjuangan ISIS. Saya menyatakan ini sekurang-kurangnya nak mengingatkan kepada mereka yang tak ada kerja lain tetapi berpolitik bahawa masa depan Sabah jangan digadaikan semata-mata untuk pertimbangan peribadi, pertimbangan puak-puak tertentu, pertimbangan parti-parti tertentu, pertimbangan nak merebut kuasa. Kerana akhirnya kuasa yang direbut pun tak akan ada kerana kuasa itu telah pun dirampas oleh pihak-pihak yang jauh lebih ganas daripada kita. Datuk Seri Hishamuddin yang juga naib Presiden UMNO bercakap demikian dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian P174 Penampang 2014 di Kota Kinabalu. Tambahnya Barisan Pembebasan Bangsa Moro di bawah pimpinan Nur Miswari, Abu Sayyaf dan Tentera Kesultanan Sulu yang berjuang menubuhkan kerajaan Islam di selatan Filipina turut menuntut Sabah dengan menggunakan model ISIS. Sehubungan itu, langkah untuk mengekang kegiatan kumpulan militan berkenaan daripada menular ke negara ini khususnya di Sabah telah diambil. Beliau juga telah mengemukakan permohonan kepada Perdana Menteri untuk menambah peruntukan dalam meningkatkan tahap keselamatan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah Zon. Setakat ini, seramai 19 rakyat Malaysia telah ditangkap sejak April lalu kerana disyaki terlibat dengan ISIS, termasuk 2 yang ditahan di Sandakan. Sementara itu, Datuk Seri Hishamuddin berkata 2 pengkalan operasi hadapan FOB akan siap sepenuhnya April tahun depan di perairan Sabah. Pelaksanaannya berikutan faktor geografi iaitu kawasan laut yang luas, pesisir pantai yang panjang serta jarak pulau-pulau di selatan Filipina yang hampir dengan sempadan maritim Malaysia. Pembinaan pangkalan FOB itu bertujuan mengekang ancaman khususnya di laluan keluar juga sebagai pusat pemerintahan, pemintasan dan penyekatan laluan jenayah kawalan dan pengawasan pos pemeriksaan di laut, penguatkuasaan laluan khusus dan juga sebagai pusat menerima penyakuran maklumat selain mengatur gerak aset-aset taktikal. Forward basis akan siap di perairan Sabah. Satu, melibatkan pelantar minyak yang dah dikomision dan satu lagi melibatkan kapal bunga emas 5 di mana forward bases ini akan kita tempatkan radar kita dan juga patrol boats kita supaya ada quick response. Sistem ini juga mampu menyediakan platform bergerak dan statik yang mampu meluaskan jangkauan dan memendekkan masa bertindak pasukan keselamatan. Bagi melaksanakan sistem ini, Angkatan Tentera Malaysia telah menubuhkan 2 jawatan kuasa kerja iaitu Jawatan Kuasa Kerja Taktikal dan Jawatan Kuasa Kerja Teknikal. Saudara, ini berita yang baru diterima. Susulan penggantungan tugas pengarah Lembaga Peperiksaan LPM Dr. Naimah Ishak dan Timbalan Pengarah Operasi LPM Dr. Wan Islas Wan Saleh.
Kementerian Pendidikan Malaysia dalam satu kenyataannya memaklumkan kenyataan media yang dibuat oleh Ketua Setiausaha Kementerian Tan Sri Dr. Madinah Muhammad semalam berkaitan penggantungan tugas Dr. Naimah dan Dr. Wan Ilyas adalah seiring dengan kenyataan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Tan Sri Dr. Madinah menjelaskan secara terperinci maksud terma digantung tugas dan bukan digantung kerja. Katanya penggantungan tugas adalah satu langkah pentadbiran yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan ia tidak berbentuk hukuman. Kedua-dua pegawai kanan berkenaan dihendaki hadir bertugas di bahagian lain yang tiada hubung kait dengan lembaga peperiksaan. Sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan kedua-dua pegawai kanan itu digantung tugas serta-merta pada 12 September. Ia susulan kes kebocoran kertas soalan UPSR yang berlaku baru-baru ini. Oleh yang demikian, laporan sebuah akhbar portal yang menyatakan Dr. Naimah dan Dr. Wan Ilyas tidak pernah digantung daripada tugas adalah tidak tepat. Pemuda UMNO sedang mempergiatkan jenteranya bagi memastikan pengundi muda berdaftar bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Pengkalan Kubur ditumpat melakukan tanggungjawab mereka pada 25 September ini. Ketika ini terdapat kira-kira 1,500 pengundi muda berdaftar bagi kawasan tersebut. Jentera pemuda di semua negeri telah diarah untuk mengesan seterusnya menghubungi mereka supaya boleh pulang menunaikan kewajipan mengundi. Di Lembah Kelang untuk mencari pengundi tersebut, ya, untuk minta supaya mungkin kalau mereka balik undi dapat memberi sokongan kepada BN. Khairi ditemui media di Kota Kinabalu selepas pelancaran program Fit Malaysia Sabah di Teluk Likas Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, beliau menyelar tindakan pihak tertentu yang membawa gerakan menghasut rakyat Sabah dan Sarawak untuk kedua-dua negeri keluar daripada Malaysia. Katanya tindakan tegas perlu diambil ke atas individu terlibat. Seorang maut dan seorang lagi cedera parah akibat pergaduhan antara kumpulan Samsing awal pagi tadi di sebuah pusat hiburan di Kampung Baru, Sungai Buloh, Selangor. Mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Syahrul Ali, 22 tahun, cedera ditikam di leher, ditemui mati kira-kira 50 meter dari tempat kejadian. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, mangsa bersama rakannya menemui suspek di dalam bilik nyanyian karaoke kira-kira pukul 11 malam. Suspek lelaki India daripada kumpulan yang sama, rakan-rakan mereka telah berlaku pergaduhan menggunakan senjata, beberapa batang kayu dan pisau belum dapat dipastikan. Namun perbuatan jenayah terbabit berjaya dirakam melalui kamera litar tertutup CCTV. Premis berkenaan yang membawa kepada penangkapan suspek dua beradik berusia 19 dan 21 tahun. Sementara itu di Kajang, sebuah premis hiburan sekitar bandar Sungai Long diserbu sepasukan 18 anggota polis bahagian maksiat di 7 IPK Selangor malam tadi dan menahan 19 GRO warga Vietnam dan seorang warga Cina kerana dipercayai memperdagangkan tubuh. Siasatan mendapati premis terbabit menggunakan kata laluan Mekong River sebagai isyarat mereka menyediakan perkhidmatan GRO dari Vietnam kepada pelanggan. Premis berkenaan yang pernah diserbu sebelum ini turut menggunakan tonto untuk memantau gerakan pihak berkuasa. Kesemua wanita yang ditahan berusia antara 18 hingga 28 tahun. Ketika diserbu, wanita terbabit ada yang cuba meloloskan diri menerusi laluan rahsia yang disediakan. Pemeriksaan ke setiap sudut premis menemui laluan rahsia dan beberapa peralatan digunakan untuk menghisap dadah. Turut ditahan dua lelaki warga tempatan berusia antara 35 hingga 45 tahun sebagai penjaga premis. Di ibu negara, 40 wanita GRO warga asing, sebahagiannya juga warga Vietnam, turut ditangkap ketika sedang leka menjual diri. Serbuan dilakukan bahagian maksiat di 7 IPK Kuala Lumpur di 2 pusat hiburan berasingan malam tadi. Seorang ibu ayam dan beberapa pekerja warga asing turut ditahan. 20 darinya wanita warga Vietnam dan masing-masing 10 warga Cina dan Indonesia didapati menyalahguna pas lawatan sosial yang dimiliki. Serbuan diketuai pegawai turus di 7 Kuala Lumpur, DSP Cik Bahrain Cik Ros, dilakukan hasil pemantauan seminggu. Difahamkan pelanggan akan menyerahkan kalungan bunga kepada mana-mana GRO yang menepati cita rasa mereka.
Dipercayai GRO tersebut mampu meraih pendapatan sehingga RM1,000 semalam termasuk pendapatan daripada kegiatan tidak bermoral. Siasatan awal mendapati kesemua GRO terbabit dibekalkan oleh ejen yang terlibat dalam sindiket pemerdagangan orang. Dalam operasi berasingan juga di Ibu Negara, 37 pesalah trafik yang memiliki waran tangkap ditahan dalam operasi bersepadu malam tadi. Manakala seorang lelaki dikesan menunggang motosikal menggunakan nombor pendaftaran palsu. Operasi itu menyaksikan 136 saman trafik POL 257 dikeluarkan. Sekatan jalan raya dilakukan di Dataran Merdeka, Jalan Sultan Ismail, Jalan Tun Perak dan Jalan Raja Laut. Operasi bermula jam 11 malam diketuai Pegawai Turus Trafik KL DSP Azmi Wahid. Operasi bersepadu membabitkan cawangan trafik Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur dan Jabatan Awam Sekitar JAS. Kita telah menyempurnakan juga saman iaitu waran tangkap yang telah dikeluarkan oleh mahkamah sejumlah 78 waran tangkap dalam operasi yang dijalankan. Dalam operasi itu, JPJ turut menyita 4 motosikal dan sebuah kereta, manakala JAS telah mengambil tindakan ke atas 5 motosikal yang mengeluarkan bunyi melebihi had. Tinjauan di lokasi operasi mendapati kebanyakan pesalah trafik terutamanya penunggang motosikal tidak lagi menghiraukan keselamatan mereka apabila menunggang melawan arus selepas melihat sekatan jalan raya bagi mengelak diberkas. Jabal Sur atau Bukit Sur yang sinonim dengan sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW menjanjikan pemandangan indah kepada mereka yang berjaya sampai ke kemuncaknya terutama pada waktu malam. Walaupun tidak dikategorikan sebagai lokasi ziarah, namun peluang berada di Mekah digunakan sepenuhnya oleh para media yang membuat liputan haji tahun ini. Butiran lanjut bersama Ibrahim Diman di Mekah. Terletak kira-kira 10 km perjalanan dari Masjidil Haram, pendakian kami bermula jam 3.30 pagi. Laluannya berliku dan menjalar hampir 3 km. Kumpulan pertama sampai ke puncak sebelum waktu subuh. Walaupun penat, namun ia amat berbaloi kerana dapat melihat sendiri lokasi tempat persembunyian Rasulullah di Gua Sur. Setelah mendaki selama 1 jam, akhirnya kami menemui di mana kawasan yang dicari iaitu Gua Sur, di mana Nabi Muhammad SAW bersembunyi di sini dari kaum Quraisy dan lubang ini sebenarnya telah pun ditebuk bagi memudahkan pelawat memasuki kawasan ini. Dengan ketinggian mencecah 4,600 kaki dari paras laut, kami juga tidak melepaskan peluang menyaksikan pemandangan indah kota Mekah pada waktu subuh dan ketika fajar menyingsing. Kami menghabiskan masa 2 jam untuk menghayati keindahan dan kebesaran Allah. Di sinilah Nabi Muhammad diburu oleh kaum Quraisy ketika baginda ingin memulakan penghijrahan ke Madinah. Dengan suhu sekitar 28 darjah Celsius, kami menunggu hingga terbit matahari. Jika anda berpeluang datang ke kota Mekah, bolehlah meluangkan masa untuk cuba mendaki Bukit Sur yang menjanjikan pemandangan indah kepada mereka yang mampu sampai ke puncaknya. Ibrahim Diman, Muhammad Ismail Buang dan Azhar Muhammad dari Makkah Al-Mukarramah untuk RTM. Lebih banyak pembangunan akan dilaksanakan di daerah Beaufort bagi membela nasib rakyat di daerah berkenaan agar tidak tercicir dari menikmati arus pembangunan yang semakin pesat. Jaminan dibuat ahli Parlimen Beaufort yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Azizah Muhammad Dun. Beliau ditemui ketika program Semarak Rakyat Komuniti 1 Malaysia peringkat negeri di Beaufort. Dalam bajet 2015 ini dapat dimasukkan supaya janji-janji kita dalam masa pilihan raya itu dapat kita tunaikan selaras dengan aspirasi slogan kita itu berjanji ditepati. Datuk Azizah turut merasmikan Karnival Kerjaya Anjuran Jabatan Tenaga Kerja serta Kompleks Kasih Datin Seri Asbeh yang dibina bagi memperingati Allahyarham ibu beliau yang banyak berbakti kepada golongan wanita daerah Beaufort. Pembinaan kompleks tersebut juga bagi membolehkan masyarakat setempat menjalankan pelbagai aktiviti yang berfaedah.
Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu Pertubuhan Sukarelawan Parlimen Beaufort (SUPERB) menyasarkan 1,000 ahli menjelang penghujung tahun ini bertujuan mendedahkan golongan muda dalam aktiviti kemasyarakatan. Setakat ini, seramai 222 belia terdiri daripada pelajar institusi pengajian tinggi menyertainya termasuk belia. Saudara, mungkin konsep perpustakaan mini di dalam bas awam agak janggal kita dengar, namun syarikat pengangkutan awam Putrajaya dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Perpustakaan Negara dan beberapa lagi agensi berani mengenengahkan konsep itu di Putrajaya. Saksikan laporan yang disediakan Nadia Idris. Bas awam di Putrajaya kini bukan sekadar pengangkutan awam tetapi turut menjadi tempat menambah ilmu pengetahuan menerusi konsep Library on Wheels yang diterapkan. Perpustakaan mini di dalam bas ini disediakan bagi menggalakkan budaya membaca khususnya dalam kalangan penjawat awam. Setakat ini, 5 buah bas telah dilengkapi dengan perpustakaan mini ini dan 175 lagi dalam rancangan jangka panjang. Buku-buku yang diletakkan dalam perpustakaan merupakan sumbangan Karang Kraf dan Puspanita. Bagi penduduk Putrajaya, mereka menyambut baik usaha yang dijalankan dan akan memanfaatkan kemudahan yang disediakan. Baguslah sebab sekurang-kurangnya dalam masa mereka menunggu nak sampai ke dalam menuju ke destinasi masing-masing, ada masa yang terluang, jadi masa itu digunakan untuk membaca untuk tujuan menambahkan ilmu pengetahuan masing-masing. Macam saya ni tak ada masa nak pergi library. So macam kita ni tinggal kat Putrajaya ni kira bertuah lah. Bila ada library dalam bas, kita nak baca buku, tunggu je bas. Contohnya kalau ada jadual Isnin seminggu 3 kali ke macam tu, so tak ada masalah lah bagi saya. Nak baca buku contohnya hujung minggu macam ni, peluang terbaik lah. Memang kat rumah memang ada macam orang kata macam apa library yang kecil lah kat rumah, tapi macam kadang-kadang bila sibuk dengan anak-anak kan, jadi macam tak ada masa lah. Majlis perasmian program merayakan budaya ilmu peringkat zon Putrajaya ini disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Dalam majlis sama, Tan Sri Dr. Ali dipilih sebagai ikon membaca kebangsaan. Beliau merupakan penjawat awam pertama yang menerima anugerah tersebut kerana beliau sendiri merupakan seorang pembaca tegar. Saya suka membaca daripada semua buku ilmiah dan juga buku menghiburkan hati. Sebab kita kerja ni banyak stres. So selain daripada baca buku-buku ilmiah, mendapatkan idea-idea baru, kita juga ingin melapangkan fikiran sedikit. Saya baca juga buku kartun pun saya baca kadang. Sebelum ini, anugerah sama turut diberikan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Michelle Yeoh dan Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Nadia Idris melaporkan untuk berita RTM. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi. Kewujudan ISIS beri ancaman lebih besar dalam skop keselamatan di pantai timur Sabah. Proses pengundian awal PRK Pengkalan Kubur berjalan lancar. 105 daripada 109 pengundi hadir tunai tanggungjawab. Juga rakyat Selangor terus menyatakan sokongan dan solidariti terhadap Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sekian paparan Nasional 5 edisi 21 September 2014 layari RTM MyStream, RTM Portal dan RTM Mobile untuk mendapatkan siaran Best 5-10 sepenuhnya. Saya Miza Usni Muhammad dan saya Margaret Gambang. Seterusnya kita bersama dengan Radwin Robin di pentas Grandstand Best 5-10 6 petang. Nasional 5 terus kepada anda. Best 5-10 edisi 21 September 2014. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya sekali lagi Radwin Robin dan kita ikuti antara bahan yang menjadi tumpuan hari ini. Golongan profesional Malaysia dihormati dan mendapat permintaan di Arab Saudi bukan hanya kerana profesionalisme dan dedikasi dalam kerjaya masing-masing tetapi juga kerana disiplin mereka. Konsul Jeneral Malaysia di Arab Saudi Muhammad Khalid Abbasi Abdul Razak berkata, dalam masa ini lebih 1,000 profesional Malaysia bekerja di zon Arab Saudi meliputi Tabuk di utara sehingga Jizan di selatan termasuk Mekah dan Madinah.
Majoriti profesional Malaysia bekerja di dalam sektor kesihatan seperti jururawat yang berkhidmat di hospital kerajaan dan menikmati pendapatan 2 ke 3 kali ganda daripada gaji mereka di Malaysia. Profesional Malaysia turut terlibat dalam projek pembangunan dalam pelbagai sektor termasuk kejuruteraan, telekomunikasi dan perbankan Islam. Kewujudan kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai kumpulan ISIS di Asia Barat akan memberikan ancaman dalam skop keselamatan di pantai timur Sabah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein berkata, ancaman itu lebih besar berbanding kes penyeludupan dan penculikan yang berlaku di kawasan pantai timur Sabah sebelum ini. Ini kerana kumpulan bersenjata dari selatan Filipina telah membuat kenyataan terbuka menyokong perjuangan ISIS. Setakat ini, seramai 19 rakyat Malaysia telah ditangkap sejak April lalu kerana disyaki terlibat dengan ISIS, termasuk dua yang ditahan di Sandakan. Lebih banyak pembangunan akan dilaksanakan di daerah Beaufort bagi membela nasib rakyat di daerah berkenaan agar tidak tercicir dari menikmati arus pembangunan yang semakin pesat. Jaminan dibuat Ahli Parlimen Beaufort yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Azizah Mohamad Don. Beliau ditemui ketika program Semarak Rakyat Komuniti 1 Malaysia peringkat negeri di Beaufort. Datuk Azizah turut merasmikan Karnival Kerjaya Anjuran Jabatan Tenaga Kerja serta Kompleks Kasih Datin Seri Asbeh yang dibina bagi memperingati Allahyarham ibu beliau yang banyak berbakti kepada golongan wanita daerah Beaufort. Konsert Kuaya Kebangsaan Malaysia Klasik 2014 mampu menjadi platform bagi bakat-bakat muda dalam bidang seni suara profesional mengembangkan sayap mereka ke peringkat global. Ini kerana Kuaya Kebangsaan Malaysia kali ini akan diuji dengan disiplin nyanyian lebih mencabar bagi menghasilkan persembahan berkualiti. Konsert yang berlangsung di Ibu Negara selama 2 hari ini memuatkan 22 buah lagu melibatkan 40 orang ahli Kuaya Kebangsaan. Rakyat Malaysia tidak perlu bimbang penyakit Ebola. Menurut Sen J. Kaufman, pakar biokeselamatan, rakyat Malaysia tidak perlu bimbang dan berasa takut dengan Ebola kerana virus itu amat lemah dan boleh dilemahkan dengan langkah pencegahan untuk mengelak daripada dijangkiti virus itu. Membasuh tangan dengan air dan sabun serta membersihkannya dengan kerap merupakan cara yang paling mudah untuk mencegah penyebaran virus penyakit Ebola. Walaupun virus Ebola adalah bahaya dan boleh membawa maut kepada mereka yang dijangkiti, namun langkah pencegahan itu masih terbukti mampu mencegah virus itu daripada tersebar.